Mendedahkan teknik menjawab kertas 2 bahagian A, terdapat 6 soalan. Pelajar hanya menjawab 5 soalan saja dan bengkel ini tujuannya untuk membaiki kemahiran menjawab kertas 2 perniagaan. Soalan B. Maklumat berikut berkaitan bentuk pemilikan perniagaan. Ali merupakan seorang penjual nasi lemak di kawasan perumahan Permata. Beliau menguruskan perniagaan secara bersendirian. Masa operasi bermula dari 7 pagi hingga jualannya habis. Kebanyakan perniagaannya terdiri pada penduduk kawasan tersebut. 1. Apakah jenis pemilikan perniagaan tersebut? Okey. Cikgu nak bincangkan jawapan untuk 2. Jelaskan kelebihan pemilikan perniagaan tersebut. Pelajar perlu menulis 1B2, kelebihan milikan tunggal. Modal Alia kecil daripada simpanan sendiri. Alia mudah menguruskan perniagaan. Alia mudah menubuhkan perniagaan kerana dokumentasi kurang. Alia berniaga berhampiran dengan pelanggan. Kedai Alia fleksibel dari segi masa operasi. Kos overhead Alia rendah. Alia menikmati keseluruhan untung perniagaan. Alia akan membayar cukai yang rendah. Jika pelajar menjawab semua jawapan ini, tapi markah diperlukan hanya 4 markah. Kesalahan besar jika pelajar tidak menyebut stimulus, sekurang-kurangnya Alia akan ditolak penalti 1 markah. Jadi, pelajar harus berhati-hati dengan soalan yang berbentuk pernyataan. Soalan seterusnya, maklumat diberi berkaitan objektif perniagaan syarikat Alam Seram Berhad. Menetapkan sasaran pengeluaran komputer sebanyak 100,000 unit pada tahun 2019 bagi memenuhi permintaan seluruh Malaysia. Peningkatan keuntungan setiap tahun sebanyak 15%. Terangkan ciri objektif tersebut. Pelajar perlu menulis 2B, ciri-ciri objektif. 1. Spesifik. Huraian, objektif dinyatakan dengan khusus atau sasaran pengeluaran 100 unit atau pengeluaran komputer. 2. Boleh diukur. Huraiannya boleh dibandingkan dalam bentuk kuantitatif atau kualitatif, atau pelajar menulis peningkatan untung sebanyak 15% dalam tempoh setahun, atau pelajar menulis 100,000 unit. Bagi objektif yang ketiga, iaitu jangka masa. Huraian 1. Tempoh masa ditetapkan bagi mencapai objektif, atau dalam tempoh setahun, atau 2019. Dan menjadi kesalahan jika pelajar tidak menulis komputer sekurang-kurangnya ayat 1 patah perkataan komputer, dan pelajar akan dikenakan penalti tolak 1 markah. Daripada 4 markah penuh, tolak 1 markah. Jadi berhati-hati dengan stimulus ini. Seterusnya, soalan bentuk 3A, jelaskan faktor luaran sesebuah perniagaan yang boleh menyebabkan misi dan objektif perniagaan dinilai semula. 4 markah. Untuk jelaskan faktor luaran, pelajar mesti menulis dalam ayat yang penuh. Contoh jawapan, keadaan ekonomi mengalami pertumbuhan, atau kemerosotan, atau kemelesetan, atau melambung, atau pelajar menulis kitaran ekonomi. Seterusnya, dasar kewangan yang mempengaruhi dasar kewangan yang mempengaruhi kadar faedah, atau dasar kewangan yang mempengaruhi penawaran wang atau sumber kredit. Dasar fiskal yang mempengaruhi perubahan kadar faedah.
Dasar fiskal juga boleh mempengaruhi perbelanjaan kerajaan. Dari segi perubahan amalan, perubahan cara hidup, sosial budaya yang diamalkan atau demografi. Faktor luaran seterusnya, perkembangan teknologi semasa membolehkan perniagaan lebih cekap. Teknologi juga memberikan kos operasi lebih murah. Perkembangan teknologi juga boleh menyebabkan daya pengeluaran meningkat. Seterusnya, peraturan atau undang-undang berkaitan perniagaan yang diperkenalkan atau peraturan undang-undang yang diubah dari semasa ke semasa. Bentuk soalan bahagian ESA. Situasi berikut berkaitan sumber pembiayaan. Puan Nora merupakan pemilik cahaya farmasi Sdn Bhd di Jeram, Selangor. Dia ingin mengembangkan perniagaan dengan membuka satu lagi cawangan baru di Banting. Tetapi kekurangan sumber pembiayaan, dia bercadang untuk mendapatkan pembiayaan daripada pihak MARA. Jelaskan prosedur yang perlu dipatuhi untuk mendapatkan sumber pembiayaan tersebut. 4 markah. Pelajar perlu menulis 3A prosedur pembiayaan MARA. Jawapan 1. Menyediakan rancangan perniagaan. Meyakinkan MARA cawangan yang dibuka di Banting berpotensi. Mampu menjana keuntungan. Keupayaan membayar balik pinjaman. Menyatakan penyata kewangan, rekod jualan dan belian tahun-tahun lepas. Mendapatkan khidmat nasihat MARA. Menyatakan jenis, jumlah, tempoh pembiayaan balik pinjaman. Mematuhi syarat khusus yang ditetapkan oleh MARA. Menyediakan cagaran penjamin atau mengikuti kursus. Mengemukakan borang permohonan lengkap. Melampirkan dokumen sokongan. Memperoleh surat kelulusan dari MARA. Ini antara jawapan untuk prosedur pembiayaan MARA. Menandatangani kontrak perjanjian. Prosedur yang terakhir, penalti tolak 1 markah jika tidak berkaitan dengan sumber. Jika pelajar tidak menyebut MARA dalam jawapan, tolak 1 markah. Okey, sekian. Terima kasih. Untuk lagi perbincangan